Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Balighu anni walau ayah. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengurusi dan jawatan kuasa pengurusan Surau Haji Maksum, Muslimin, Muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita mewajibkan diri kita untuk sentiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan kurniaan Allah. Ya, atas nikmat dan kurniaan Allah, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara yang paling besar sekali yang kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah nikmat masih dikekalkan dengan iman dan Islam. Ya, bukan sahaja masih dikekalkan dengan iman Islam, dan ada yang lebih besar daripada itu ialah Allah, ya, membenarkan kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya tanpa sebarang halangan. Kita di negara ini, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana tidak ada halangan untuk kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada halangan. Nah, ibadah yang kita nak lakukan, maka kita tidak ada halangan. Untuk diri kita individu, sebagai individu Muslim di Malaysia ni, ya, kita tidak ada halangan. Ya, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, daripada terbenam matahari sampai terbitnya fajar, maka kita boleh melaksanakan segala ibadah surat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat yang paling besar, di antara nikmat yang paling besar, berbanding dengan saudara-saudara kita yang berada di luar sana. Ya, di Palestin contohnya, ya, saudara-saudara kita yang berada di Palestin, mereka sukar untuk melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nak pergi masjid pun dicegat, ya, dengan askar dan sebagainya. Begitu juga di negara-negara lain, ya, saudara-saudara kita di Rohingya contohnya, ya, mereka dibunuh, ya, ditindas, dibakar hidup-hidup, ya, perempuan-perempuan mereka diperkosa, dibunuh dan sebagainya, ya, mereka sukar di sana. Ya, tetapi kita di sini alhamdulillah senang. Yang kita boleh buat, kita doakan mereka. Semoga mereka juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudahan seperti kita bebas melaksanakan. Ya, doakan, ya, saudara-saudara kita yang sentiasa yang berada di Palestin contohnya. Itu adalah di antara kewajipan untuk kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya, saya kira hari ini sudah 13 Syaban, ya, hampir sangat kita dengan Ramadan ini, lebih kurang 2 minggu lebih sedikit saja. Ya, dan insya-Allah, ya, semoga Allah permudahkan urusan kita untuk sampai di Ramadan nanti, dan kita boleh melaksanakan segala seruan Allah di bulan Ramadan nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersempena dengan itu insya-Allah, ya, saya akan cuba kaitkan sedikit, ya, apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, iaitu masih lagi saya akan menyampaikan satu pengajian yang berada di bawah bab yang pada menyatakan syukur menambah nikmat ilahi. Ya, syukur menambah nikmat ilahi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
disebutkan dalam dua kitab sahih. Ya, kitab sahih ini Bukhari dan Muslim. Ya, dua kitab sahih. Bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah solat malam, iaitu qiyamul lail, hingga kaki baginda bengkak. Maka ketika ada yang bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, mengapa anda rajin menunaikan solat malam, yakni qiyamul lail? Bukankah Allah telah menjamin bahawa anda bebas daripada segala dosa, baik yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka baginda menjawab, "Tidak bolehkah seseorang, yakni aku, bersyukur kerana atas limpah kurnianya itu?" Ya, jadi di sini dijelaskan bahawa baginda SAW merupakan seorang yang memang tidak berdosa, ma'asum. Ya, tetapi baginda SAW ni dia melazimi diri dia untuk melakukan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail ni di antaranya ialah solat malam. Ya, solat tahajud. Ya, solat tahajud yang mana yang kita nak lakukannya, kita kena tidur dulu sebentar. Ya, qiyamul lail ini dilakukan iaitu di 1/3 malam. Ya, waktu qiyamul lail. Ya, 1/3 malam itu apa dia tuan-tuan? Ya, bilakah waktu 1/3 malam yang terakhir itu? Maka dinyatakan ulama, ya, 1/3 malam itu, ya, ialah malam itu bermula daripada masuknya waktu maghrib. Ya, waktu maghrib sekarang ini lebih kurang 7:30. Ya, lebih kurang 7:30. Sampailah masuknya waktu subuh. Ya, sampailah masuknya waktu subuh. Jadi dianggarkan bahawa waktu malam ialah 10 jam 50 minit. Lebih kurang. Ya, 10 jam 50 minit. Ya, dibahagikan kepada 3, lebih kurang 3 jam 50 minit. Lebih kurang begitu. Ya, jadi 1/3 malam itu lebih kurang kalau maghrib 7:30, maka waktu 1/3 malam itu lebih kurang bermula daripada jam 2:30. Ya, 2:30 pagi. Ya, sampai subuh. 2:30 pagi sampai subuh. Maka ketika itu ialah waktu yang afdal untuk kita melakukan ibadah, ya, di malam hari, iaitu ibadah qiyamul lail yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi di bulan Syaban ini, ya, di bulan Syaban ini hampir kepada Ramadan ini adalah waktu yang paling baik untuk kita mengajar diri kita supaya dapat melakukan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail ni tuan, iaitu melakukan ibadah amalan-amalan sunat seperti solat sunat. Kita boleh melakukan solat sunat, kemudian membaca Al-Quran dan juga berzikir. 3 perkara. Ya, membaca Al-Quran, melakukan solat sunat, ya, seperti solat sunat tahajud. Cumanya kalau nak solat sunat tahajud ni tuan-tuan kena tidur sebentar. Kalau tidak ada tidur sebentar, tidak ada solat tahajud. Tapi kalau tuan-tuan nak qiyamul lail saja tanpa tahajud, boleh tak tidur, tak ada masalah. Ya, tuan-tuan terus melakukan ibadah, solat, zikir dan sebagainya yang lain-lain. Ya, solat solat taubat, solat tasbih dan sebagainya boleh dilakukan, tidak ada masalah. Ya, jadi di kesempatan ini maka hendaklah kita melatih diri kita. Ya, kita melatih diri kita. Ya, sekurang-kurangnya, ya, kalau kita tak dapat bangun solat pun yang mudah-mudah tuan-tuan. Ya, bangun, kita berzikirlah, baca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, mulakan dengan yang mudah-mudah. Ya, kalau kita dah dapat kekuatan nanti, ya, insya-Allah bolehlah kita mulakan dengan yang lebih hebat lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Jadi terlalu banyak, ya, kelebihan kalau kita lihat orang yang melakukan amalan, ya, amalan qiyamul lail ini. Di antaranya, ya, kalau kita lihat, dia merupakan salah satu daripada perkara yang menjadi penawar kepada hati. Ya, qiyamul lail ini merupakan salah satu perkara yang menjadi penawar kepada hati. Sedangkan penawar kepada hati itu ada 5. Kalau kita mempunyai masalah hati selalu gundah gulana, tidak tenang, ya, dan sebagainya, di antara amalan yang kita perlu lakukan, yang pertama sekali ialah zikrullah dan juga tilawatul Quran. Zikrullah dan juga membaca Al-Quran. Percayalah tuan. Ya, kalau hati kita tidak tenang,
maka kita berzikir kepada Allah dengan pelbagai zikir, seperti apa dia tuan-tuan? Beristighfar, ya, bertasbih, bertahmid dan sebagainya, maka dia boleh mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Dengan syarat dibaca dengan hati, di sudut hati yang paling dalam, dan kita menghayati maknanya. Begitu juga dengan tilawatul Quran. Tak faham baca Quran pun, kalau kita dengar bacaan Quran, kalau kita membaca Al-Quran, dia boleh mendatangkan ketenangan di dalam hati. Itu merupakan penawar bagi hati kita. Yang keduanya ialah beristighfar. Yang pertama tadi berzikir dan membaca Quran. Yang kedua ialah beristighfar. Beristighfar apa dia tuan-tuan? Sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Agung. Memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim ini ialah satu lafaz ajaib yang mana bila kita membacanya tuan-tuan, maka tidak mustahil dengan sekali baca saja Allah boleh ampunkan segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang menyebabkan kita menjadi bahaya di akhirat. Saya selalu sebut. Jadi baca, perbanyakkan istighfar. Kemudian yang ketiga ialah memperbanyakkan berdoa. Banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja doa, tak faham doa bahasa Arab, bacalah doa bahasa Melayu. Kita meminta kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ini ialah berselawat. Allahumma salli ala sayyidina, berselawat ke atas Nabi. Dan yang kelimanya ialah melakukan qiyamul lail. Ini di antara perkara-perkara yang kita perlu praktikkan sebelum berlakunya Ramadan nanti. Boleh mula tuan-tuan. Bangun malam itu, kadang-kadang kita terbangun, terjaga. Kalau sebelum ini kita terjaga, kita pergi tandas, buang air saja. Kita jaga, kita berzikir. Sebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kemudian kita berselawat dan sebagainya dengan benda-benda yang mudah. Lama kelamaan, insyaAllah kita boleh cuba solat tahajud. Barangkali 2 rakaat. Yang mudah-mudah, solat tahajud 2 rakaat, solat witir 1 rakaat. Cukup. Permulakan dengan mudah-mudah saja. Kalau tuan-tuan dah ada amalan ini, maka upgradekan lagi. Kalau belum, kita sama-sama mula. Kita sama-sama mula memperbaiki amalan ini supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan-kelebihan ataupun kebaikan-kebaikan bila kita melakukan qiyamul lail ini, di antaranya ialah kelebihan qiyamul lail ini di antaranya ialah dapat menyucikan jiwa dan juga memberi kekuatan kepada rohani. Jiwa kita suci. Dan juga dapat memberikan kekuatan rohani. Sebab itulah kalau kita lihat orang yang biasa qiyamul lail ni, tuan-tuan ni, kalau sudah biasa qiyamul lail, tuan-tuan boleh merasakan. Yang belum ni nak cuba boleh. Bila kita qiyamul lail malam, kita solat malam, kita bangun pagi, kita punya pemikiran lebih segar. Dan hati lebih tenang, yang tidak dapat dinyatakan dengan kata-kata. Tidak dapat dinyatakan dengan kata-kata. Hanya orang yang melakukan saja, dia akan dapat memahami apa yang saya sebutkan ini. Tidak dapat dinyatakan dengan kata-kata. Betapa tenangnya hati, betapa damainya hati, betapa dipermudahkan Allah SWT segala urusan kehidupannya. Yang kedua, dia dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tentulah. Waktu malam ini, begitu nikmat sekali, Allah bagi kita mudah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau siang kita sibuk dengan urusan kehidupan dunia kita. Kemudian malam kita boleh menyibukkan diri kita dengan hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmahnya ialah tuan-tuan, kelebihannya dapat mendatangkan tumpuan atau kehusyukan dalam beribadah. Berbanding dengan waktu siang, waktu malam ni lebih hebat lagi. Dia punya kehusyukan dan juga tumpuan kita. Yang keempat, memudahkan perjalanan menyeberang Siratul Mustaqim. Titian sirat ini. Memudahkan kita menyeberanginya. Kerana kita sudah dikasihi Allah. Yang kelima, saat mustajab untuk doa dikabulkan. Malam ini merupakan saat yang paling mustajab untuk doa kita dikabulkan. Dan yang keenam, akan memberikan kesihatan yang baik. Akan memberikan kesihatan yang baik. Itu di antara kelebihan-kelebihan qiyamul lail. Bangunlah malam. InsyaAllah Allah akan sentiasa memberikan kebaikan dan kelebihan kepada kita. Itu di antaranya. Yang pertama sekali.
rasa bersyukur kita itu kita nyatakan dengan qiyamul lail. Ya, baginda SAW menyatakan rasa syukurnya dengan melaksanakan qiyamul lail. Kita boleh cuba tuan-tuan. Ya, kita cuba sedikit demi sedikit. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah akan sentiasa merahmati kita. Ya, mulakan dengan zikir, ya, dengan solat, dengan baca Quran dan sebagainya. Itu di antaranya. Kemudian di dalam kitab ini juga menyatakan bahawa bersyukur merupakan tali pengikat bagi nikmat dan menjadi penyebab bertambahnya kenikmatan. Ya. Kemudian dikatakan di sini bahawa ikatlah nikmat-nikmat Allah dan bersyukur kepadanya. Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepadanya. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya, sesiapa yang tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan kepadanya azab yang pedih. Ya. Kata Allah, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, surah Ibrahim ayat yang ke-7. Ya, Allah menyatakan ya, bahawa bersyukur itu merupakan satu yang sangat penting, ya, bahkan menjadi satu kewajipan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang penting, tuan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sangat senang bila nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya membawa pengaruh ke arah kebaikan bagi manusia. Ya. Ini tuan-tuan, ya. Allah sangat senang. Ya, Allah itu sangat gembira bila nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya membawa pengaruh ke arah kebaikan bagi manusia. Ya. Kerana yang demikian itu sudah termasuk kaitannya dengan rasa syukur. Kabarnya Abul Mughirah apabila ditanya bagaimanakah keadaan anda di pagi ini, maka ia menjawab, pada hari ini kami dalam keadaan tenggelam dalam kenikmatan sehingga tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkan syukur itu. Allah telah melingkupi kita dengan kecintaan yang besar, padahal dia tidak bergantung pada manusia. Sebaliknya kita sering berbuat sesuatu yang membuatnya marah, sedangkan diri kita selalu bergantung kepadanya. Ini tuan-tuan, ya, kita buat Allah Subhanahu Wa Taala marah, ya, padahal kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada satu kisah di sini, iaitu kisah yang sangat menarik. Yunus bin Ubaid misalnya mengatakan, telah berkata seseorang kepada Abu Ghanimah, ya, namanya Abu Ghanimah, ditanya kepada Abu Ghanimah, apa khabar tuan dan bagaimanakah keadaan tuan di pagi ini? Maka dijawab oleh Abu Ghanimah dengan kata-kata yang begitu hebat. Abu Ghanimah mengatakan begini, Alhamdulillah, pada hari ini aku berada antara dua kenikmatan yang aku sendiri bingung yang mana yang lebih besar dan utama dari keduanya. Ya, ini Abu Ghanimah kata. Kedua nikmat itu ialah dosa-dosa yang telah ditutupi, yang ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untukmu sehingga tidak seorang pun akan mencela. Yang pertama, ya, dia tak tahu mana satu nak bersyukur. Yang pertama, Allah menyembunyikan dosa-dosanya sehingga tidak ada seorang pun yang mencela dia. Ya. Orang nampak dia suci, orang nampak dia bagus, bukan sebab dia bagus sangat, bukan sebab dia baik sangat, ya, tetapi oleh kerana Allah menutupi aib dia. Ya, bukan orang lain, diri kita sendiri. Saya di sini, kalau Allah tak tutup aib saya, mungkin tak ada seorang pun di sini akan mendengar kata-kata saya. Ya, begitu maksudnya. Kemudian yang kedua ialah rasa kasih sayang orang lain terhadapku yang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati mereka masing-masing, padahal amalku belum sampai ke tahap itu. Ada dua. Yang pertama tadi, Allah sembunyikan dosa-dosa dia sehingga tak ada seorang pun yang mencela dia. Yang kedua,
ya, Allah memasukkan rasa kasih sayang orang lain, ya, terhadap dirinya, padahal amal dia belum hebat mana pun. Padahal amal dia belum hebat mana pun. Ini adalah kata-kata hikmah daripada Abu Ghanimah. Jadi hebatnya kata-kata ini ialah bukannya hebat itu. Ya, bukannya kataan itu yang hebat. Ialah bagaimana cara kita mengambil pengajaran daripada kata ini. Ya, bagaimana cara kita bersyukur daripada kata-kata ini. Ya, Allah menyembunyikan dosa kita. Ya, menyembunyikan aib kita sehingga tak ada orang pun yang mencela kita. Dan yang kedua ialah Allah memuliakan kita, disayangi oleh orang di sekeliling kita, isteri kita, suami dan anak-anak sebagainya, masyarakat menyayangi kita, ya, sahabat-sahabat menyayangi kita, ya, sedangkan kita belum pun mencapai tahap amal yang paling hebat. Jadi daripada kata-kata ini, ya, yang perlu kita ambil pengajaran ialah yang pertama sekali, kita hendaklah banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sudah Allah sembunyikan dosa kita, ya, maka kita pun tak payahlah begitu. Allah sudah sembunyikan dosa kita. Maka yang paling penting sekali yang kita perlu buat ialah kita sentiasa memohon ampun kepada Allah SWT. Allah dah sembunyikan dosa kita, maka kita kena bersyukur. Cara kita bersyukur ialah dengan sentiasa memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, memohon ampun ni ada banyak cara, tuan. Ya, di antaranya ialah kita sentiasa membaca istighfar seperti mana yang saya sebutkan tadi. Yang kedua ialah kita melakukan solat. Ya, di antaranya solat taubat, ya, solat taubat. Ya, kita sentiasa, ya. Jadi itu di antara perkara-perkara yang kita perlu buat, ya, bersyukur, ya, dengan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terhadap diri kita, ya. Jadi di antara yang lainnya ialah kehebatan orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, di antaranya pertama sekali ialah Allah akan ampunkan dosa dia. Ya, Allah akan ampunkan dosa dia. Dengan syarat dia beristighfar itu adalah daripada sudut hati dia yang paling dalam. Astaghfirullahalazim. Aku telah melakukan dosa ini. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Dan yang kedua, orang yang tidak berdosa ini Allah akan mengabulkan doa dia. Ya, berdoalah apa saja. Ya, insya-Allah Allah akan kabulkan. Kalau Allah tak kabulkan di dunia ini, Allah akan kabulkan di alam barzah. Kalau Allah tidak kabulkan dia di alam barzah, Allah akan kabulkan di akhirat. Pasti Allah akan kabulkan dosa dia. Mengabulkan segala doa dia. Innallaha la yuhibbul mi'ad. Sebenarnya Allah itu tidak akan memungkiri janjinya. Yang ketiga ialah Allah akan membuka pintu rezekinya. Ya, orang yang kuat beristighfar ini, ya, percayalah Allah akan membuka pintu rezekinya. Kemudian seterusnya ialah Allah akan mempermudahkan segala urusannya di dunia dan juga di akhirat. Ini di antaranya, ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat menyayangi, ya, orang yang sentiasa memohon ampun kepadanya disebabkan nikmat yang Allah telah beri kepadanya. Itu yang kedua. Ya, kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sufyan Ats-Tsauri mentafsirkan firman Allah yang bermaksud, kelak kami akan menarik mereka secara beransur-ansur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak pernah mereka sedari atau ketahui. Ya, tentang surah An-Nun ini. Ya, Sufyan memberikan pendapatnya ini ialah surah An-Nun surah Nun ayat 44. Iaitu Sufyan Ats-Tsauri ini memberikan pendapatnya, mereka yang termasuk dalam kategori keterangan ayat di atas ialah orang-orang yang merasakan lazatnya nikmat-nikmat Allah tetapi enggan mensyukurinya. Sedangkan ulama lain mentafsirkan setiap kali mereka melakukan dosa, setiap kali itu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengubah atau mengurangi kenikmatan ke atas mereka. Ini tuan-tuan. Ya, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, diberi nikmat tetapi dia tidak bersyukur. Bahkan dia menjauhkan diri ataupun melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang ini, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan beransur-ansur ke, Allah kata kami akan menariknya secara beransur-ansur ke arah kebinasaan. Jadi sebab itulah bila kita diberi nikmat, ya, kita bersyukur kepada Allah. Bimbang nikmat yang Allah beri itu merupakan istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan. Ya, sikit lagi tuan, ya. Jadi ada seorang bertanya kepada Abu Hazim. Abu Hazim, ya, bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat atas kurniaan mata ini? Ini perlu penting tuan. Ya, lebih lagi nak dekat Ramadan ini. Ya, bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat
atas kurniaan mata ini? Maka dijawab oleh Abu Hazim, jika kamu melihat yang baik, maka ceritakanlah. Dan jika melihat yang buruk, maka simpanlah untuk dirimu sendiri. Maka jika kita melihat perkara yang baik, maka kita ceritakan kepada orang, kita sebarkan. Ya, maka bila kita melihat perkara yang buruk, maka diamkan saja. Ya, jangan disebarkan lagi. Ya, ada orang suka mencari kesalahan orang dan disebar-sebarkan kepada orang lain. Ya, ini satu perkara yang sangat dilarang. Dan dia merupakan satu perkara yang menunjukkan bahawa mereka itu adalah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni jaga mata ni tuan-tuan. Ni jaga mata. Jadi macam mana nak jaga mata tuan-tuan? Ya, lebih-lebih lagi dekat dengan Ramadan ini, ya, supaya mata kita terbiasa dengan perkara-perkara yang baik di bulan Ramadan, maka kita banyak akan membaca Al-Quran, melihat kepada mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, biasakan mata kita ini membaca Al-Quran. Bila sampainya Ramadan nanti, insya-Allah mata kita sudah terbiasa. Ya, jangan melihat pada benda-benda yang maksiat. Ya, jangan melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan terlibat dengan perkara-perkara itu, latih diri kita, maka bila sampai Ramadan nanti, mata kita dah hebat dah. Ya, mata kita dah tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ya, melihat benda yang baik, sebarkan. Melihat benda yang buruk, diamkan saja. Ya, ini ada orang sentiasa mencari kesalahan orang lain, bahkan disebar-sebarkannya. Ini adalah perbuatan orang yang tidak bersyukur dengan nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditanyakan lagi, bagaimanakah cara mensyukuri nikmat dua telinga? Maka dijelaskan oleh Abu Hazim, bila mendengar perkara atau ucapan yang baik, boleh diterima. Tetapi bila hal itu buruk, maka haruslah ditolak. Benda yang baik, kita terima. Benda yang buruk, kita tolak. Jangan benda yang baik, kita tolak. Benda yang buruk, kita sebar-sebarkan. Kita terima. Ini salah. Ya. Selanjutnya, cara yang benar untuk mensyukuri nikmat dua tangan. Ini ditanya pula tentang tangan. Bagaimana? Dilarang mengambil sesuatu yang bukan milik sendiri. Dan tidak pula mengambil alih hak Allah yang ada pada keduanya. Ini cara bersyukur hak tangan. Ya. Dilarang mengambil sesuatu yang bukan milik sendiri. Ya. Gunakan milik sendiri saja. Jangan ambil milik orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Termasuk harta dan sebagainya. Ya. Jangan diambil hak orang lain. Ya. Kerana dia merupakan satu perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga tidak mengambil alih hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perkara-perkara yang Allah berikan kepada orang lain, contohnya kepada pemerintah, kita tidak boleh ambil. Contohnya, di kampung kita ada orang yang mencuri. Kita pun kebetulan baru belajar bab jenayah. Ya, hudud, mencuri, potong tangan. Kalau kita tangkap dia, kita potong tangan. Potong tangan, kita pegang, kita belasah hari, kita potong tangan dia. Bukan. Ya, itu bukan caranya. Jangan kita mengambil hak Allah. Allah berikan hak itu kepada pemerintah, bukan kepada kita. Ya, kalau pemerintah kata gunakan kaedah ta'zir, ta'zir. Ya, itu caranya. Ya, bukan kita membuat keputusan sendiri. Ya, ini banyak berlaku. Ya, bila berlaku begitu, keadaan begitu, maka dia belasah hanya sampai setengah mati. Ya, banyak tempat berlaku begitu. Jadi ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya lagi, bagaimanakah cara mensyukuri nikmat perut? Nikmat perut ini iaitu hendaklah mengisi di bahagian bawahnya dengan makanan dan bahagian atasnya dengan ilmu pengetahuan. Ini perut kita. Maksudnya dalam dada kita. Bawah ni perut. Perut ni makanan lah. Yang atas ini, ya, hati kita, dada kita ini, kita penuhilah dengan ilmu pengetahuan. Ya, kerana orang yang berilmu ini, darjatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Maka ilmu itu lebih penting. Ya. Ada orang tanya, macam mana Ustaz kalau peperiksaan? Belajar untuk periksaan. Belajar untuk periksaan ni, belajar tu yang penting. Ya, peperiksaan tu asbab saja. Ya, ilmu tu yang penting. Ambil periksa SPM, dia kena belajar. Betul ke tidak? Belajar. Ilmu tu yang penting. Ilmu tu yang wajib. Ya, periksaan itu, ya, asbab untuk kita mencapai kejayaan di dunia ini. Lebih mudah. Macam kita lah, ada IC. Ya, kat pengandalan dan sebagainya, nak kerja kena ada IC. Ya, begitu jugalah. Nak hidup, kena ada kat pengandalan IC. Macam itulah kita nak bekerja di Malaysia ni. Ya, kita kena ada SPM. Jadi, seolah-olah ianya adalah satu tanggungjawab kepada kita, ya, untuk menjaga diri kita supaya kita berjaya di dunia dan di akhirat. Niat belajar kerana Allah. Ya. Peperiksaan tu pun kita kena ambil dengan penuh semangat, ya, dengan penuh kehebatan, ya, supaya dia menggambarkan ilmu kita,
ya, dan menggambarkan kepercayaan orang lain kepada kita. Jangan saya tak nak ambil SPM, tak ambil SPM pun berjaya juga. Jangan. Salah tuan-tuan ya. Cara berfikir begitu. Ya, rezeki itu Allah beri. Orang yang berilmu biasanya lebih mudah rezeki daripada orang yang tak berilmu. Ya, maksudnya bukan ilmu akademik saja, termasuk ilmu perniagaan, ilmu masakan, ilmu kemahiran dan sebagainya. Mereka ada ilmu lebih mudah. Dia tahu menjahit dengan orang yang tak tahu menjahit. Orang yang menjahit itu kalau menjahit baju, mesti orang akan datang tempat dia. Jahit. Orang yang pandai memasak dengan orang yang tak pandai memasak, dua-dua buka restoran. Orang yang pandai memasak tu, pandai tu dengan ilmu masak tu, biasanya lebih mudah rezeki dia berbanding orang yang tak pandai memasak tapi buat restoran. Begitu maksud saya. Ya, jadi orang yang ada ilmu ni lebih mudah rezeki. Ya, di antaranya begitu. Ya. Jadi penuhkanlah bahagian bawah, mengisi bahagian bawah ni dengan makanan, bukan penuhkan, isi. Kemudian penuhilah bahagian dada kita ini dengan ilmu. Kemudian ditanyakan pula tentang mensyukuri nikmat alat kemaluan. Ya. Abu Hazim menjawab, perhatikan firman Allah. Dan orang-orang yang bergantung, maafkan saya, dan orang-orang yang beruntung ialah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, yakni zina, homoseksual, lesbian dan lain-lainnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7. Jadi ini yang sangat kita bimbangi. Ya, jadi kena berhati-hati ya dengan alat kemaluan ni. Cara bersyukur ni ialah berikan dia kepada isteri-isteri dan tempat-tempat isteri ataupun isteri-isteri. Ya, hamba dah tak ada sekarang ni. Jadi isteri. Ya, jadi yang mampu berkahwinlah. Ya, yang tak mampu hendaklah biasa menjaga nafsunya daripada perkara-perkara yang salah seperti zina, homoseksual, lesbian dan lain-lain. Ini sangat bahaya kerana Allah mengatakan bahawa mereka itulah orang yang melampaui batas. Allah marah mereka ini. Ya, begitu juga nikmat kaki. Ya, nikmat kaki, ya, hendaklah iri hati dengan amal-amal baik. Ya, orang yang melakukan kebaikan. Ya, orang itu melakukan amal yang baik, maka kita ada kaki. Macam mana cara bersyukur dengan kaki? Ikuti jejak langkahnya. Ya, begitu maksudnya. Jadi itu adalah di antara perkara-perkara ya yang perlu kita lakukan sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT, dan jadikanlah ya peringatan-peringatan ini ya untuk kita memudahkan diri kita hampir kepada Allah, lebih-lebih lagi hampirnya bulan Ramadan ini yang baik datang daripada Allah, yang kurang adalah kelemahan dari sebagai seorang manusia, dan mudah-mudahan Allah akan merahmati kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى حكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Bahana Pemberi dan Penerima Rasuah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jenaria rasuah adalah satu perbuatan yang telah membara, menyelinap dalam sistem kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Dewasa ini, tohmahan yang dilemparkan sama ada realiti atau persepsinya, isu-isu rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa sering dikaitkan dengan politik, sektor perkhidmatan awam, sektor ekonomi, perdagangan, keselamatan dan sebagainya. Ia meliputi kesalahan memberi, menawar, menerima suapan, tuntutan palsu, penipuan transaksi dan dokumen untuk kepentingan individu, keluarga dan golongan tertentu. Inilah bentuk-bentuk kesalahan yang jelas merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Hadirin sekalian, sesungguhnya perbuatan rasuah adalah haram di sisi Islam, berdosa besar, serta dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang dinyatakan pada muqaddimah khutbah ini, yang bermaksud, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda yang orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Manakala disebut dalam sepotong hadis yang mengingatkan kita tentang haramnya perbuatan rasuah, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anahu ar-rasi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Menurut Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, beliau menyatakan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil ialah menerima rasuah atau suapan, yaitu uang diberikan kepada penguasa atau pegawai supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukum yang menguntungkannya atau hukuman yang merugikan lawannya menurut kemauannya, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan dalam dan sebagainya. Manusia yang sanggup melakukan jenayah rasuah, mereka ini tidak takut akan ancaman dan laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kerana mereka ini hanya mementingkan diri sendiri, bersifat rakus, tamak, sanggup mendapatkan sesuatu yang bukan hak mereka, sehingga menggadai marwah diri demi memenuhi nafsu, mengumpul kekayaan dengan jalan yang salah, dan melakukan penganiayaan. Golongan ini sebenarnya telah berlaku zalim terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mengkhianati amanah yang dipertanggungjawabkan atas bau-bau mereka. Rezeki yang diperoleh daripada sumber yang haram diberikan pula kepada anak, istri dan adik keluarga. Maka bagaimanakah hendak melahirkan zuriat yang soleh dan solehah, keluarga yang ada mawaddah dan sakinah? Lebih malang lagi hilangnya keberkatan dalam rezeki yang diperolehi. Ingatlah peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min syuhtin an-naru aula bih. Sesungguhnya tidak akan masuk surga setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka nerakalah lebih layak untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perbuatan rasuah merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang dipertanggungjawabkan. Terdapat 3 kesan buruk yang sangat besar akibat jenayah rasuah yang berlaku. Yang pertama, pelaku rasuah atau penerima atau orang tengah yang menjadi perantara telah melakukan satu bentuk kezaliman. Hal ini berlaku apabila suapan atau rasuah kepada pihak yang menerima telah mengubah satu keputusan yang memihak kepada dirinya, dalam masa yang sama menafikan hak orang lain. Yang kedua, orang yang dinafikan haknya, yaitu orang yang dizalimi ini, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya yang mereka pohon. Maka awas, beringatlah bahwa lambat laun mereka yang melakukan jenayah rasuah ini tidak akan terlepas daripada balasan atau perbuatan keji mereka. Jika terlepas di dunia, jangan ingat akan terlepas di akhirat kelak. Yang ketiga, perbuatan atau pelaku jenayah rasuah yang berluasa dalam kalangan masyarakat kita akan memberi impak negatif yang sangat dahsyat sekiranya tidak dibendung. Ia boleh menyebabkan keadaan politik yang tidak stabil, ekonomi yang merundum, tata kelola yang hancur, mengancam keselamatan negara, penyalahgunaan kuasa berleluasa, kekayaan dikuasai oleh golongan-golongan tertentu yang kaya terus kaya dan semakin rakus, yang miskin semakin tertekan dan ditindas, namun tiada pembelaan. Maka natijahnya sebuah negara itu bakal runtuh dan mencetuskan huru-hara akibat jenayah rasuah yang membarah umpama api dalam sekam atau gunting dalam lipatan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, umum mengetahui Suruhanjaya Pencegah Rasuah merupakan agensi yang berperanan dan bertanggung jawab mengenai isu-isu rasuah di negara kita. Dalam usaha SPRM memerangi jenayah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan, agensi ini juga memerlukan sokongan daripada agensi-agensi kerajaan yang lain, termasuk sektor swasta, korporat, golongan profesional, serta berbagai lapisan masyarakat umumnya, agar berganding bahu bersama-sama SPRM dalam kerangka memerangi jenayah rasuah dan berusaha sungguh-sungguh menjadikan Malaysia sebagai negara yang bersih rasuah. Mimbar juga menyeru semua pihak agar sama-sama berusaha memerangi jenayah rasuah dalam negara kita secara serius demi memperkasakan urus tadbir dan tata kelola terbaik dalam perkhidmatan kerajaan. Agensi-agensi, badan berkanun, badan swasta dan berbagai lapisan masyarakat umumnya, inilah yang dikehendaki dan selaras dengan tuntutan syarak. Juga mendorong hasrat kerajaan dalam usaha meningkatkan integriti serta kualiti penyampaian perkhidmatan. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah hari ini, marilah sama-sama kita hayati pengajaran berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah sedar Allah dan Rasul-Nya melaknat pelaku rasuah yang terdiri daripada pemberi, penerima, dan perantara perbuatan tersebut. Kedua, hindarilah rasuah kerana orang yang melakukan perbuatan rasuah tidak mempunyai harga diri kerana sanggup menggadai marwah demi kepentingan pribadi dan menafikan hak orang lain. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memastikan rezeki yang dicari dan diinfakkan adalah dari sumber yang halal untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faidah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah atau buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاعور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم دم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاعور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرد الشفاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عاقبتك وفجاءة نقمتك وجميع سفتك. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan,
dari buruknya takbir dan tadbir kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelaan yang menimpa kami. Ya Allah, mengharap perlindungan-Mu daripada hilangnya nikmat yang Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang Engkau kurniakan. Lindungi kami dari datangnya bencana dan malapetaka, dari banjir besar dan kemanasan yang melampau. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyelamatkan Masjidil Aqsa di Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farik jama'ahum wa syatid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum i'da'al muslimin, ihzimhum wansuril islam wal muslimin alaihim. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggung jawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggung jawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikan ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan umat. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu atadilu sufakum. Lurus dan dapatkan shaf, penuhkan shaf hadapan dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu Salli wa Muhammad. Imam Adinai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Inni wajhal alladhi qadara inna salati
لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سبحانه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر في الليل. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحانه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله من يحفظك. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يوم السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. إلهنا ربنا مولانا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم عن والدنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ونسأل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل